Assalamualaikum, 6 April 2024. Masya Allah, susah betul hari ni nak buat berita. 2-3 kali buat berita tau. Tersilap dengan kesibukan kerja lagi. Tak apalah, hari ni ada berita simple je. Semalam Menteri Pertahanan France call Shoigu, mereka berbincang dalam masa 1 jam dalam talian. Dan Shoigu berkata yang France bertanya jika masih ada peluang untuk Ukraine dan Rusia menyambung perbincangan format perjanjian di Turki. Dan Shoigu berkata jika France membawa askar ke Ukraine, France akan mendapat masalah. Dan juga semalam juga meeting NATO yang ke-100 ke apa, saya pun dah lupa, tapi memang meeting negara-negara NATO lah. Dan mereka berbincang akan melatih askar Ukraine di Poland. Dan selepas itu beberapa orang penting di Rusia memberitahu komen dan yang paling ganas lah komen adalah daripada Medvedev. Dan Medvedev berkata yang jika askar NATO berada di Ukraine, Rusia akan beri imbuhan kepada askar-askar mereka yang membunuh askar NATO itu, mendapat bonus jika terjumpa askar NATO di Ukraine. Ini adalah amaran daripada Medvedev. Dan French Defense Minister Le Cornu berkata mereka tidak berbincang tentang perjanjian Turki, jadi mereka saja call Shoigu untuk memberitahu yang Ukraine tidak bersalah dalam serangan teroris tempoh hari. Tak payahlah France, Rusia pun dah tahu Ukraine yang bersalah. Teman-teman, telah saya katakan yang serangan Rusia terhadap Ukraine dengan level yang tertinggi sehingga Western country sendiri nampak. Kalau beginilah Rusia menyerang Ukraine, Ukraine akan habis. Sebab tu mereka Western nak cuba bermain-main dengan Rusia, tapi kesabaran Rusia tidak dapat ditahan lagi. Saya rasa lebih baik Rusia, nasib baiklah Rusia tak serang mereka dengan nuke bomb. Dan ketika perang Ukraine ini baru berlaku, Rusia mendapat 1,500 kes sehari mendaftar sebagai askar Rusia. Tapi sejak serangan teroris tempoh hari yang menembak orang awam bukan kem askar, yang nak mendaftar menjadi askar Rusia sebanyak 20,000 satu hari. Nampak semangat rakyat Rusia semakin berkobar-kobar dalam cerita kalau tentang perang. Untuk saya teman-teman, kalau anda hanya membunuh orang awam bukanlah kepentingan ketenteraan. Untuk saya anda adalah Israel, bukan pejuang Islam. Anda boleh lihat serangan pejuang-pejuang Islam sekarang, Masya Allah, bukan menyerang orang awam. Ini adalah Islam. Dan kita cerita sedikit di mana Jordan telah membenarkan Israel dan Al-Qaeda menggunakan laluan yang sama untuk menyerang Syria. Jadi sekarang jet dan apa-apa saja laluan daripada Al-Qaeda dan Israel melalui Jordan, dan Jordan tak buat apa-apa. Dan sekarang rakyat Jordan pun dah terlalu marah dengan raja mereka atau pemimpin mereka, kerana buat bodoh je lah apa yang Israel dan Al-Qaeda atau ISIS buat. Jadi semalam juga ada serangan di dalam dekat dengan border Israel, di mana rakyat Jordan telah menyerang menggunakan roket. Dan sepatutnya memang kalau kita nak lihat checkpoint yang sepatutnya orang ini yang melakukan serangan memang mustahil lah, kerana memang kena check teruk-teruk dengan scan mata, pasport, apa semua ada. Tapi masih lepas lagi. Ini kemungkinan negara Jordan telah melonggarkan kerana nak menunjuk dengan Israel. Aku terpaksa dengar cakap rakyat-rakyat aku. Dan serangan Hizbullah menggunakan misail terhadap 91 Brigade Israel, burkan roket, dan Hizbullah menghancurkan radar Israel. Israel menggunakan tempoh hari serangan di Iran, dan Hizbullah pun menunjukkan kemarahan mereka semalam. Dan juga Ayatullah Khomeini juga berkata
Ingat satu je, jadikanlah hari Jumaat itu hari serangan kita kepada Israel. Dan dia juga telah berkata dia akan tampar muka Netanyahu, akan ada satu tamparan di muka Netanyahu di masa-masa terdekat. Dan Rusia telah mengumumkan yang serangan terhadap Iran embassy adalah serangan teroris, dan saya tak pernah dengar Rusia menyerang embassy di negara Ukraine. Dan jangan tipu kalau tugas embassy di dunia bukan hanya sebagai embassy. Embassy ini adalah sebagai pemerhati, dan US terus supply bom pemusnah untuk Israel. Terus supply bom pemusnah untuk Israel. Ini adalah kerana dendam yang mereka kalah di Ukraine. Ini sajalah teman-teman, berita yang simple hari ini. Memang saya terlalu sibuk bulan puasa ini, insya-Allah. Berita pun sekarang banyak politik dunia, geopolitikal dunia, bukan perang di Gaza. InsyaAllah kalau ada berita yang baik, insyaAllah saya akan sampaikan untuk anda. Assalamualaikum, selamat berpuasa lagi. Berapa hari saja berpuasa. Hurrah everybody.